Baik. Chapter 1 ni, topik dia adalah topik elektrostatik. Kat mana kita dapat rasa elektrostatik ni? Kalau kita pakai pakaian yang berbulu-bulu, kita sentuh pada besi, kita akan ada rasa kita punya bulu roma tu menegak. Mungkin sebelum ni tangan kita dah bercharge, kita baru lepas mandi, contohnya, kita keringkan baju, kita keringkan badan kita dengan tuala yang berbulu, and then kita pakai baju jersey contohnya. Kita akan ada rasa elektrostatik. Dia macam elektrik lah. Jadi dalam topik elektrostatik ni kita akan belajar ada 4 subtopik. Yang pertama sekali adalah hukum yang berkaitan dengan elektrostatik. Ini Coulomb's law. Okay. Yang kedua, electric field. Ketiga, electric potential. Dan juga yang keempat, kita nak explain apa yang berlaku pada charge yang berada di dalam uniform electric field yang seragam. Dalam masa 1 jam ini, saya akan cover subtopik 1.1 dan juga 1.2. Okay, so disebabkan ini kuliah, kita akan cover konsep secara ringkas terlebih dahulu dan pengiraan-pengiraan yang sukar akan saya detailkan dalam kita punya tutorial nanti. Okey, so dalam subtopik 1.1 berkaitan dengan Coulomb's law. Okey, so Coulomb's law. So yang pertama sekali, apa dia Coulomb's law? Itu awak kena tahu. Coulomb's law ni basically dia describe tentang force di antara charges. Okey, kalau kita ada satu positive charge, kita ada satu negative charge, akan ada force di antara kedua-dua charge itu. Jadi Coulomb's law nak explain berkaitan dengan charge force di antara kedua-dua charge. Itu yang pertama sekali yang awak kena state. Ini Coulomb's law. Yang kedua, daripada Coulomb's law ni kita akan dapat satu equation. Ini summary dulu sebelum saya explain. Equation yang awak kena tahu adalah F sama dengan K Q1 Q2 over R square. Okey, jadi dalam kelas hari ini sepatutnya awak kena tahu macam mana cara nak guna equation ini. Okey, ada spesifik benda yang awak kena tahu untuk gunakan equation ini. Rules dia nak guna macam mana, nak tambah force tu macam mana, nak tolak force tu macam mana dan sebagainya. Okey, so itu kita kena tahu. Equation ini simbolnya apa dan relation antara force dan juga R apa dia, kita akan bincangkan sekejap lagi. Okey. So bila kita nak apply equation tu, kita kena boleh juga lukis diagram. Jadi dalam subtopik 1.1 ni, awak kena boleh lukis force diagram. Okay, so macam mana nak lukis force diagram? Kita akan belajar sekejap lagi. Dan yang seterusnya, kita nak apply Coulomb's law. How to apply Coulomb's law. Okay, apply Coulomb's law tu apa maksudnya? Apply Coulomb's law tu nak apply equation F sama dengan KQ1 Q2 over R square. Dan amat penting lah. So itu yang ini yang ketiga, ini yang keempat. Bila nak apply Coulomb's law, pelajar semua kena boleh recap balik tentang vector addition. Penambahan vektor yang kita belajar dalam semester 1. Okay. Vector addition, macam mana nak tambah vektor? Bagaimana kalau vektor tu perpendicular to each other? Bagaimana kalau vektor itu ada angle di antara satu sama lain? Itu kena fahamlah. Addition. Okay. Okay. Ini samalah macam chapter 4 lah. Vektor ada
direction. Macam mana direction dia nanti kena tengok. Yang kedua, kalau ada angle macam mana. Nak tambah vektor, ada beza tu. Kalau tak ada angle dengan ada angle. Dan biasanya vektor ni kalau penambah vektor kita akan buat dalam table. So itu 1.1 Coulomb's law. Itu dia 1.1 Coulomb's law. Okay. So apa dia Coulomb's law? Kita nak state Coulomb's law. Let's say kita ada satu charge. Bukan satu charge. Kita ada dua charge. Charge positif dan juga charge negatif. According to Coulomb's law, yang ini based on observation. Bila ada dua objek yang mempunyai charge yang berbeza. Satu positively charged, satu lagi negatively charged, ataupun charge-nya sama. So berbeza dan sama. Internet saya slow. Okay, masih lagi. Mana akan ada force. Akan ada force di antara kedua-dua charge ini. So, let's say saya namakan charge ini sebagai charge 1, Q1. Yang ini charge 2, Q2. So, cara ringkasnya, apabila charge itu opposite sign, maka charge itu akan attract to each other. So, dalam kes ini, akan ada force. Dia pada Q1 dan juga pada Q2. So, apa dia nilai force itu? Dan charge ini berada pada distance R di antara satu sama lain. So, Coulomb's law kata, ni statement dia, dia kata the force, the electrostatic force is directly proportional to the magnitude of the charges. Maksudnya magnitude of charge Q1 dan juga magnitude of charge Q2. And inversely proportional to the square distance between the charges. Ini kalau awak nak state, contoh soalan kata state Coulomb's law, ini awak kena tahu simbol-simbol dia apa. Dalam statement ini, Q1 adalah magnitude of charge 1. Manakala Q2 adalah magnitude of charge 2. Okey, perhatikan. Magnitude sahaja. Charge ada positif, ada negatif. Charge yang positif dan negatif itu merujuk kepada properties of the charge. Ciri-ciri charge itu. Ada charge yang positif, ada charge yang negatif. Tetapi apabila kita state force, kita hanya bercakap tentang magnitude charge itu saja. Kita tak cakap tentang propertiesnya sama ada dia positif ataupun charge dan negatif. R pula adalah distance between the charges. Daripada Coulomb's law ini, kita boleh tuliskan satu equation. Yang ini yang kita panggil sebagai equation ataupun Coulomb's equation. Yang mana electrostatic force between two charges is equals to K times Q1 Q2 over R square. Jadi nilai K itu adalah coefficient. Apa dia nilai K? Ini diberi dalam list of constant.
Tapi saya nak ingatkan dalam list of constant ada 2K. Awak ambil nilai K yang betul yang kita gunakan dalam semester 2 ini. Yang ini K yang dalam semester 2 ini adalah Coulomb constant. Bukannya Boltzmann constant K juga simbolnya. Bagi Coulomb constant, nilainya adalah 9 darab 10 kuasa 9 Newton meter square per Coulomb square. So ini the equation yang berkaitan dengan force. Okey. Cuma satu lagi saya nak tambah berkaitan dengan charge Q. Charge Q ini adalah hasil darab bilangan charge darab dengan elementary charge. Apa maksudnya ni? Sebab dalam nota ada sebut Q sama dengan NE. N tu adalah number of electron ataupun number of charge. Jadi sebenarnya macam ni. Okay. Nilai charge dia adalah apa perkataan quantize. Okay, maksudnya nilai terkecil charge yang wujud. Kita panggil elementary charge. Nilai terkecilnya sama dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 Coulomb. So satu elementary charge. Jadi kat mana-mana objek yang bercharge mestilah hasil darab E. N darab E. Sebagai contohnya, kita tak boleh cakap Q sama dengan 2 darab 10 kuasa negatif 19. Ini tak betul. Sebab apa? Nilai terkecil bagi charge adalah 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Jadi, kalau saya tulis, Q boleh jadi 3.2 darab 10 kuasa negatif 19. Yang itu betul. Pasal apa? 3.2 darab 10 kuasa negatif 19 ini adalah 2 darab 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Jadi ini adalah nilai N. Maksudnya ada 2 elektron lah. Kali dengan E. Dia tak boleh kata 2 darab 10 kuasa negatif 19. Nilai 2 darab 10 kuasa negatif 19 ini tidak boleh wujud. Kerana Q itu adalah quantize. Dia daripada nilai elementary charge. Saya nak sebut ayat saya pun macam mana agak tak baik kat situ. Tapi saya harap awak semua fahamlah Q sama dengan NE. Baik. So itu equation. F sama dengan KQ1 Q2 over R square. Kalau saya nak visualize equation ini dari segi graf. Bagai contohnya. Dari segi graf. Kita dapat nampak bahawa ini graf, let's say saya nak visualize relationship antara force dan juga distance. Kalau kita nampak, force is inversely proportional with the square distance between the charges. Kalau saya nak visualize dari segi graf, F versus R, okay, kita kena tahu yang ini kita panggil sebagai inverse square law. Apa dia? 1 per R kuasa 2. Inverse 1 per square kuasa 2. Jadi dalam kes ini bentuk graf kita buruk ya graf saya. Awak boleh lukiskan dengan baik lagi. Okay. Katakanlah pada distance R F sama dengan KQQ over R lah. F sama dengan F lah. Tapi kalau saya doublekan distance 2R, apa yang berlaku? 2R kecil ya. Apa yang berlaku? 1 bahagi 2 square. Dia akan jadi F over 4. 2R F over 4. Gambar saya ni pun tak berapa bagus sangat. 2R kat sini lah.
F over 3R F over 9. So bentuk grafnya adalah bentuk yang turun secara cepat lah. Okay, makin lama dia makin berkurang secara cepat macam tu. Okay. Kalau 3R, F over 9. 4R, 4 kali ganda distance, 4 kali 4 apa? 4 kali 4, 16 F over 6, 16. So, jadi nilai force itu makin lama, makin jarak je, makin berkurang. Dengan cepat lah. Dia tidak linear lah. Sebab dia inversely proportional with the square distance R. Tapi lain lah. Kalau saya nak visualize, tapi tak ada gunanya lah kalau kita nak visualize ni. Tapi sebab ada dalam nota. Kalau kita visualize, force versus 1 over R square. Sudah pastilah force versus 1 over R square itu grafnya garis lurus. Kerana dia directly proportional to 1 over R square. Inversely proportional to R square. So itu dia berkaitan dengan equation Coulomb's law kita. Dari segi kita nak apply equation ini, ada satu benda yang penting lah. Yang saya nak cakap berkaitan dengan equation ini. Sign convention. Okay, charge ada positive charge, ada negative charge. Yes, itu dia punya properties. Tapi bila kita bercakap tentang force, force ini adalah vektor. Bila vektor, maka ada direction. Apa direction? Kanan, kiri, atas, bawah. Jadi, bila kita apply F sama dengan K Q1 Q2 over R square, kita nak kira force dan direction itu dalam pengiraan, dalam vector addition, itu represent dengan sign. Direction positif, direction negatif. Direction positif biasanya kita define sebagai right. Kiri, negatif, left. Ataupun positif juga kalau daripada Y component kita define sebagai up dan kita define sebagai down. Apabila direction kita dah gunakan sign negatif dan positif, kita tak nak dia konflik lagi dengan positif negatif sign charge. Sebagai contoh, charge Q1 mungkin negatif 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Charge Q2 sama dengan positif 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Kolom. Positif dan negatif sign charge itu jangan substitute dalam equation. Jangan substitute dalam equation. Kerana positif dan negatif sign charge ini, dia properties of charge. Sedangkan force yang kita nak kira, kita nak tengok positif, kiri, kanan, atas, bawah. Itu represent direction. Jadi, ingat, apabila apply equation KQ1 Q2 over R square, ambil magnitude sahaja. Apa dia magnitude? Inilah dia 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 saja. Tinggalkan negatif itu. Tinggalkan negatif. Itu apabila kita apply equation force. Baik. Seterusnya. Okey, equation sudah, statement sudah. Sekarang kita nak cerita draw diagram. Pelajar semua. Okey, saya nak ambil perhatian kat sini. Saya tahu awak dah ada nota. Tapi kalau awak nampak saya pun bagi kuliah ini saya tak refer sangat PowerPoint. Saya cakap dan saya tulis. Jadi saya harap pelajar semua sambil dengar kuliah ni salin apa yang saya tuliskan. Ini itu penting. Walaupun kita dah ada lecture note yang penuh. Walaupun kita dah ada lecture note yang penuh.
Sebabnya, kalau kita mendengar, kita mungkin ingat sikit. Tapi kalau kita mendengar sambil menulis, kita akan ingat lebih banyak lagi. Walaupun benda yang kita salin itu sebenarnya dah ada dalam otak. Baik, kita nak draw diagram. Let's say saya ada satu charge positif dan satu charge negatif. Okay. Opposite charge attract. Itu kita punya mantra lah. Ataupun macam mana kita nak tentukan direction. Bila charge yang opposite, ini satu positif, satu negatif, dia akan attract each other. Dia akan menarik antara satu sama lain. So let's say ini charge 1, ini charge 2. Saya selalu lukiskan garis kelabu dekat situ, atau kalau saya lukis atas kertas, saya akan lukiskan garis putus-putus untuk menunjukkan bahawa charge itu berada pada axis yang sama. Dia bercantum macam tu. Okay? Jadi force itu kita lukis di atas garisan itu. Pada charge 1 akan ada force. Okay, simbol yang kita gunakan di Kolej Matrikulasi Johor ini adalah force pada charge 1 on charge 1 by charge 2. Pada charge 2 juga ada force juga. Ini force apa? Force pada charge 2 on charge 2 by charge 1. Okay, so jadi dari segi simbol, F12 merujuk kepada force on charge 1 by charge 2. Ada tak buku-buku yang gunakan simbol yang lain? Ada. Okey. Alternatif punya simbol. Yang ini saya bagi tahu, ingat yang ini yang kita gunakan di kolej kita. Kalau pensyarah-pensyarah lain dia akan rujuk simbol yang ini. Tapi cuma saya cakapnya, simbol ni kita punya suka. Kita nak simbolkan apa? Kita punya suka. Jadi dia tak ada satu rules yang kena ikut. Ada buku dia tak nak guna simbol yang ni. Dia nak guna simbol yang lain. F12 juga boleh ditulis sebagai F21 pada setengah buku. Dia merujuk pada benda yang sama ni. Saya bukan cerita pada benda yang lain. Ni, dengan ini, benda yang sama ni. Cuma dari segi simbol dia, dia boleh cakap force by charge 2 on charge 1. Sebelum saya pindah ke MJ pun saya gunakan simbol yang ini. Tapi semua dah pakai simbol yang ini pada college ni, saya ambil force on 1 by 2. Jadi apa bezanya? Ayat je lah. Sama ada kita nak mula dengan on ataupun kita nak mula dengan by. Okay, force pada 1 oleh 2 ataupun force oleh 2 pada 1. Ianya adalah benda yang sama. Okay, tapi saya highlightkan untuk tak nak awak keliru. Yang ini saja kita gunakan. Okay, jadi F21 maksudnya force on charge 2 by charge 1. Dari segi magnitude dia, kalau saya tulis, magnitude F12 sama saja nilai magnitude F21. Kenapa? Kerana equation dia diberi sama dengan K Q1 Q2 over R square. R itu merujuk kepada distance di antara charge 1 dan charge 2. Tapi apa yang berbeza? Yang berbeza adalah arahnya. Kalau kita tengok, force 1-2 tunjuk arah kanan. Pasal apa? Charge 2 yang tarik ke kanan. Force 2-1 tunjuk arah kiri. Pasal force 2-1 itu adalah force by charge 1 on charge 2. Dia tunjuk arah kiri. Jadi arah kiri. Ke kiri lah. Charge 1 tu ada di sebelah kiri. Yang membezakan kedua-dua charge ini adalah arahnya. So, kalau kita define direction,
kanan sebagai positif, kiri sebagai negatif, maka kita dapat tahu bahawa force 1, 2 ini sebenarnya arahnya berbeza dengan arah yang satu lagi. F12 is equals to negative F1. Itu merujuk pada perbezaan arah. Okey. Itu kalau charge-nya opposite sign. Itu kalau charge-nya opposite sign. Kalau charge-nya sama, same sign. Kedua-duanya charge positif ataupun kedua-duanya charge negatif. Okey, saya ada satu charge positif. Saya ada satu charge yang lain positif juga. Okey. Mantra dia same charge repel. Jadi charge yang sama dia repel di antara satu sama lain. Okay, let's say ini charge 1, ini charge 2. Pada charge 1 akan experience repulsive force. Force pada charge 1 oleh charge 2. Charge 2 juga akan experience repulsive force juga. Force pada charge 2 oleh charge 1. Yang ini magnitude-nya juga sama. Okey, apa magnitude? Magnitude dia adalah force pada charge 2 pada charge 1 oleh charge 2 sama je magnitude dengan force pada charge 2 oleh charge 1. Sama dengan K, Q1, Q2 over R square. Yang membezakan adalah arah. Okey, F21 ini arahnya ke kanan, positif. Dan F12 ini arah dia ke kiri, negatif. Jadi itu dia diagram. Jadi simple diagram ni. Diagram ni boleh jadi complicated lagi apabila ada angle. Itu kita cover dengan lebih detail dalam kita punya tutorial. Okey, jadi kita tengok lagi. Saya dah cover sampai mana ni? Saya dah cover example 1, example 2 dah ni. Okey, so sekarang ni saya nak cover example 3. Okey. Example 3 dia kata 3-point charges are firmly held on a straight line. Ini pun soalan yang mudah. Okey, sebab apa soalan ni saya kata mudah? Sebab dia cuma satu dia cuma satu line saja. So kalau dia berada pada kedudukan yang berbeza, segitiga ke apa ke, maka dah ada angle. Bila ada angle, penambahan vektor kita panjang sikit lah. Ini penambahan vektor yang senang. Cuma saya nak tunjuk ni, pasal apa example 3 ni mudah. Kita nak cuba apply equation F sama dengan K, Q1, Q2 over R square dengan mudah lah. Okay. So sekarang ni kita cuba jawab example 3. So yang pertama sekali, lukis diagram dulu. Diagram kena ada. So di sini ada 3 charge dalam example 3 ni. Dan ketiga-tiga charge itu berada pada satu axis yang sama. Charge yang pertama, positive charge. Charge yang kedua juga, positive charge. Charge yang ketiga, lain sikit. Charge yang ketiga, negative charge. Okey. Nilai Q1 diberi dalam soalan. This is example 3. Nilai Q1 sama dengan positif 10 microcoulomb. Nilai Q2 sama dengan positif 5 microcoulomb. Dan juga nilai Q3 sama dengan negatif 8 microcoulomb. Okey. Dalam pengiraan, tak perlu ganti negative sign. Tapi negative sign, positive sign ini diberi supaya kita boleh lukiskan force. Soalan kata find the resultant force on charge 2. Maksudnya soalan nak force 2. Force pada charge 2 berapa? Apabila kita lukis, kita tak payahlah lukis pada charge 1 punya force, pada charge 2, pada charge 3 punya force lagi.
Kita cuma perlu lukis force pada charge 2 sahaja. Sebab soalan nak minta force pada charge 2. Apa dia force pada charge 2? Ada dua force. Force pada charge 2 dihasilkan oleh charge 1 dan juga charge 3. Kita tengok satu-satu. Charge 1 dan charge 2, Q1 and Q2. Dia same charge, same sign. Bila same sign, maka dia repel. Jadi, charge 1 akan tolak charge 2. So, itu saya labelkan sebagai force on charge 2 by charge 1 ke kanan. Jadi, sebab apa? Dia repel. Bagi charge 3 pula, dia opposite sign dengan charge 2. Bila dia opposite sign dengan charge 2, maka okey, saya tak boleh nak tindihkan vektor ni sebab nanti tak nampak. Patutnya kita tindihkan saja. Saya lukis macam ni. Ada dua arrow. Force pada charge 2 oleh charge 3. Pasal apa dia ke kanan juga? Pasal charge 3 tarik charge 2. Dia opposite sign. Opposite sign at track. Jadi macam mana kita nak cari force pada charge 2? Yang ini adalah penambahan vektor pada satu komponen sahaja. Yang ini komponen X sahaja. Bila kita nak tambah vektor, kita terlebih dahulu define dulu direction kita dengan jelas. Okey, di sini saya nak define. Ada masalah ke? Apa pasal ada call MS3? Apa tadi? Apa dah saya cakap tadi? Penambahan vektor pada satu komponen saja. Kalau ada dua komponen lainlah cara dia. Ingat baliklah cara penambahan force dalam chapter 4. Okey, so jadi di sini kita nampak dari segi diagram pun kita dah nampak dah sebenarnya. Force pada charge 2 sama dengan force 21 tambah force 23. Oh, ini satu benda yang saya nak cakap. Bila berkaitan dengan vektor, kita terlebih dahulu kena define direction dia awal-awal. Okey, direction kanan saya nak jadi positive direction. Dan direction kiri saya nak jadi negative direction. Kedua-dua force 21 dan 23 adalah positif. Jadi, positif F21 plus positif F23. Seterusnya, baru kita apply equation Coulomb's law K Q1 Q2 over R square. Okay, K Q1 Q2 over R square. Jadi kat sini macam mana kita nak buat? Kita substitute kapan boleh ataupun kita kira F21 berapa, F23 berapa pun boleh. Tidak ada masalah. Kira F21 dulu, kira F23 dulu and then kita tambah. Boleh. Panjang pun tak ada masalah. Tapi kalau saya disebabkan ada satu benda dalam soalan ni, jarak dia bagi. Jarak yang dia bagi ni 2 cm, 2 cm. Okey. Jarak antara charge 1 dan charge 2 sama dengan jarak antara charge 2 dan charge 1. Jarak R. Distance R. Sorry. Distance between charge 1 and charge 2 is equal to distance between charge 2 and charge 3.
which is equal to 2 cm. Jadi dia bila sama nilai ni, saya suka terus masukkan je lah. Okay. So jadi F2 sama dengan K Q2 Q1 over R square plus K Q2 Q3 over R square. Okay, so nilai R dia sama. Jadi K sama, R sama. Okay, Q2 juga sama. Saya suka factorizekan. Ini matematik lah. Masing-masing ada cara masing-masing. Okay, so F2 sama dengan K Q2 over R square times Q1 plus Q3. Substitute masuk. Kita akan dapat 9 darab 10 kuasa 9 darab Q2 sama dengan 5 mikro. Jangan lupa mikro darab 10 kuasa negatif 6. Okey, bahagi R square. Distance 2 cm. Ini dalam meter. Jangan lupa square. Pasal apa dalam meter? Pasal force unit dia Newton. Newton dalam SI unit. Jadi perlu kita convert dalam SI unit. Unit distance itu. Times Q1 sama dengan 10 microcoulomb. Plus Q3 sama dengan 8 microcoulomb. Okey, ingat Q3 negative sign. Tapi kita tak substitute. Sebab apa? Sebab itu properties of charge. Kita nak Q3 itu magnitude sahaja. Magnitude sahaja 8 darab 10 kuasa negatif 6 saja. Jangan masukkan dia punya nilai. Okey, so dapat berapa F2? Tekan kalkulator. Kira dan volt. Oh, Zarif bagi tahu jawapan tu ke? Itu soalan ke jawapan? Okey. Terima kasih kepada yang vote. Kalau awak tengok, boleh tengok ke macam mana nak tengok kan? Kita boleh tengok pada activities ni. Ada satu activities poll yang tengah aktif ni. Okey, so kita boleh nampak ada 16 orang, 17 orang vote. 2025 Newton. Ini jawapan Zarif lah ni. Jadi ramai orang yang vote 2025 Newton. Tapi, dalam saya dah gantikan tu pun, tekan kalkulator ada lagi yang dapat 40.5 Newton. Pasal apa boleh dapat 40.5 Newton ni? Pasal dia lupa square kan. 2 darab 10 kuasa negatif 2 tu. 2 darab 10 kuasa negatif 2 tu, awak jangan lupa square. Kalau awak lupa square, awak akan dapat 40.5 Newton. Dekat sini, saya yang bijak. Pasal apa? Saya letak 40.5 Newton. Soalan objektif, agaknya macam itulah juga soalan objektif yang awak jawab masa semester 1 lepas. Ya. Walaupun salah, ada pilihan jawapan. Itu yang berbahaya. Jadi jawapan yang betul adalah 20.25 Newton. Terima kasih untuk 33 orang yang vote. Okey. So